Baik, saya rasa kita boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Baik, jadi dalam kelas pagi ini kita akan melihat, kita akan menyambung perbincangan kita pada hari Rabu lepas. Pada hari lepas kita telah membincangkan pertamanya, meskipun ini kursus berkenaan dengan astronomi dan kebiasaannya untuk kursus astronomi ni kalau mula saja kursus tersebut kita akan terus bercakap tentang angkasa lepas ataupun tentang jasad-jasad yang ada di angkasa lepas. Tetapi sebelum kita meluru ke angkasa lepas, kita uh, belajar sedikit terlebih dahulu mengenai planet yang kita diami, iaitu planet Bumi. Khususnya aspek-aspek planet Bumi yang mempengaruhi kemampuan kita untuk melakukan cerapan astronomi. Dan itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, kita ada bincangkan bagaimana sebenarnya planet Bumi ini bukanlah pelantar cerapan astronomi yang unggul. Ada beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah kerana planet Bumi ini berpusing pada paksinya. Jadi kita sentiasa melihat kawasan langit yang berbeza pada waktu-waktu yang berbeza. Itu perkara yang pertama yang bukan mencacatkan tapi memberikan cabaran kepada ahli astronomi apabila mereka ingin mencerap satu kawasan langit untuk satu tempoh masa yang lama. Pusingan bumi pada paksinya. Yang kedua, bumi bukan saja berpusing pada paksinya setiap 24 jam, tetapi bumi juga beredar mengelilingi matahari. Dan tempoh peredaran itu mengambil masa 1 tahun lah, 365 hari. Jadi peredaran bumi mengelilingi matahari bermaksud pada bulan-bulan yang berbeza kita akan melihat kawasan langit yang berbeza juga pada waktu malam, right? Dan itu sebabnya kita boleh melihat buruj-buruj yang berlainan pada awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun, right? So itu faktor yang kedua yang memberikan cabaran kepada usaha ahli astronomi untuk mencerap langit. Faktor yang ketiga adalah bumi diselubungi oleh lapisan atmosfera, lapisan udara yang dipanggil lapisan atmosfera. Meskipun lapisan udara ini penting untuk menjamin kehidupan kita sebagai manusia dan juga makhluk-makhluk lain di permukaan bumi, namun kewujudan lapisan atmosfera ini dia mempengaruhi apa-apa gelombang elektromagnet ataupun kesemua gelombang elektromagnet yang datang daripada angkasa lepas. Dalam bidang astronomi, seperti mana yang saya telah sebutkan dalam minggu pertama dulu, dalam astronomi kita tidak boleh menghampiri objek yang kita ingin kaji. Misalnya kalau kita ingin mengkaji tentang bintang ataupun tentang galaksi, jarak bintang dan galaksi itu sangat jauh daripada kita dan jadi kita hanya boleh menikmatinya, hanya boleh menyiasatnya, mengkajinya daripada jarak yang sangat jauh saja. Dan maklumat daripada bintang ataupun galaksi ataupun planet sekalipun yang datang kepada kita hanyalah dalam bentuk gelombang elektromagnet, cahaya yang dipancarkan oleh objek-objek ini. Dalam fizik kita dah belajar bahawa cahaya ni adalah gelombang elektromagnet dan gelombang elektromagnet bukan saja wujud dalam bentuk cahaya tampak, right? Tetapi juga wujud dalam banyak jenis warna yang lain kan. Ada gelombang ada sinaran inframerah, ada sinaran ultra ungu, ada sinaran gamma, ada sinaran gelombang radio, ada sinar X, right? Ada gelombang mikro. Jadi itu bermaksud cahaya yang datang daripada angkasa lepas yang tiba kepada kita di muka bumi ini bukan saja cahaya tampak tetapi juga jenis-jenis cahaya yang lain juga. Namun lapisan atmosfera kita
hanya membenarkan cahaya tampak dan juga gelombang radio untuk tiba ke permukaan bumi. Right? Sebaliknya, sinar X, sinar gamma, gelombang mikro, kesemua gelombang-gelombang yang lain ini, selain daripada gelombang radio dan cahaya tampak, semuanya akan diserap oleh lapisan atmosfera bumi. Artinya, kalau kita ingin mencerap suatu objek dalam menggunakan teleskop sinar X misalnya, kita tidak akan dapat menerima apa-apa sinar X daripada objek tersebut apabila kita berada di permukaan bumi. Sekiranya kita ingin mencerap dalam rantau sinar X tu, maka kita perlu menghantar teleskop kita ke angkasa lepas, melepasi lapisan atmosfera kita dan melakukan cerapan daripada angkasa lepas. Selain daripada menyerap warna-warna tertentu, lapisan atmosfera kita juga menyebabkan cahaya yang melaluinya, cahaya yang melintasi lapisan atmosfera ini akan dibiaskan, akan dipantulkan ataupun akan diserap. Dan itu bermaksud apabila kita melihat objek-objek langit seperti bintang misalnya ataupun galaksi, ianya bintang, ianya akan berkelip-kelip. Right? Kelipan bintang itu adalah bukti bahawa kita diselubungi, planet kita diselubungi oleh lapisan atmosfera. Sekiranya kita mencerap langit dari sebuah jasad yang tidak mempunyai lapisan atmosfera, misalnya kalau kita mencerap daripada permukaan bulan misalnya, mencerap angkasa lepas dari permukaan bulan, maka kita takkan menghadapi masalah kelipan bintang lah. Dan kita juga boleh mengesan kesemua gelombang elektromagnet yang tiba kepada kita. Oleh sebab itu, ada juga carangan daripada ahli astronomi untuk membina teleskop di bulan, right? Khususnya di bahagian bulan yang bertentangan dengan bumi, right? Sekiranya sebuah teleskop dibina di kawasan belakang bulan itu, maka ahli astronomi boleh melakukan cerapan sepanjang tahun dan sepanjang hari lah kiranya, right? Sebab tak ada pemandangan kita tu tidak dihalang, right? Jadi itu tiga perkara yang menjadikan bumi ini bukanlah pelantar cerapan astronomi yang terbaik, right? Tetapi dan oleh sebab itu kebanyakan cerapan astronomi sekarang dilakukan daripada angkasa lepas, right? Kita hantar teleskop ke angkasa lepas dan teleskop itu melakukan cerapan objek-objek yang kita nak lah, right? Jadi bila kita membayangkan ahli astronomi melakukan cerapan, kita sepatutnya membayangkan ahli astronomi melakukan cerapan daripada permukaan bumi dan juga daripada angkasa lepas, right? Jadi saya ingin kongsikan, let me share my screen. Macam mana saya nak tu? Teams, yes. Share my screen, share screen. Right, saya nak just tunjukkan beberapa rajah berkenaan dengan apa yang kita sebutkan tadi. Jadi ini daripada buku Encyclopedia of Space. Saya tak cadangkan buku ini, bukan saya tak cadangkan, saya tak kongsikan buku ini sebagai salah satu bahan rujukan. Sebab saya khawatir kalau saya berikan terlalu banyak bahan rujukan pada awak, awak akan rasa lemas dalam, awak tak tahu nak mula baca mana satu. But this is a very good book, right? Ianya buku santai yang agak berguna untuk khusus ini. Kita lihat, let's see. Kita ada sebut tadi yang bumi ni bukan pelantar cerapan astronomi yang bagus, right? Satunya sebab bumi tu berpusing pada paksinya. So let me just go to that. It's at the back. Yeah, there you go. Right? Bumi berpusing pada paksinya. Jadi itu yang menyebabkan berlakunya siang dan malam. Jadi ini bumi, right? Bahagian bumi, color, hang on. Right, ini bumi. Right? Bahagian bumi yang menghadap matahari, bahagian ini adalah siang. Bahagian siang. Manakala bahagian yang membelakangi matahari, ini adalah malam. Right? Dan bumi berpusing sebegitu.
Jadi paksi bumi adalah begitulah. Right? Jadi bumi mengambil masa 24 jam untuk berpusing pada paksinya. Dan itu menyebabkan, right, kawasan-kawasan berbeza di permukaan bumi ini akan mengalami waktu-waktu yang beza. Dan oleh sebab itulah kawasan-kawasan berbeza di permukaan bumi ini dibahagikan kepada zon-zon masa yang tertentu. Dan dibagi kepada 24 zon masa. Setiap satu zon ni berbeza 1 jam. Right? Jadi cara nak membaca rajah ni, kita Kuala Lumpur kan, kita di sini. Right? So kalau kita lihat, katakan sekarang ni sedang pukul 7 di Kuala Lumpur. Jadi kalau kita berganjak ke arah timur, right? So let me just, so ini timur, timur, di barat, right? Jadi Jepun di sini, right? Jadi kalau kita bergerak ke arah timur, maka masa kita akan menjadi lebih awal, right? So as you move from, if you move towards the east, then your time becomes earlier. Masa lebih awal, right? Misalnya kalau lihat kat sini, Kuala Lumpur pukul 7, right? Manakala di Jepun masanya dah pukul 9, right? So masa di Jepun tu 2 jam lagi awal daripada di Kuala Lumpur, right? Ini berlaku apabila kita kalau pergi ke Korea ke, pergi ke Jepun ke, right? Taiwan ke, Hong Kong ke, awak perlu mempercepatkan jam awak, right? Mempercepatkan. So you have to advance your clock, right? Cepatkan jam, right? Atau bila kita cepatkan jam tu, maksudnya kita hilang beberapa jam lah, right? Artinya kalau sekarang ni, contohnya sekarang ni pukul 9.21 pagi di Kuala Lumpur, right? Kalau kita katakan kita berpindah ke Tokyo ataupun kita bercakap dengan kawan kita di Tokyo, Tokyo 2 jam lagi awal daripada kita, artinya di Tokyo sekarang ni sudah pukul 11.22 pagi. So it is 2 hours earlier in Tokyo compared to in Kuala Lumpur. It means that kalau awak boleh bergerak daripada Kuala Lumpur ke Tokyo sekelip mata sekarang ini, awak akan kehilangan 2 jam lah, right? You will move forward in time 2 hours, right? Sebaliknya, sekiranya awak bergerak ke arah barat, right? If you move, tadi kita bergerak ke arah timur kan? Kalau awak bergerak ke arah barat, right? Jadi masa tu akan menjadi lebih lambat, bukan masa menjadi lambat. Waktu di kawasan belah barat daripada Kuala Lumpur ni adalah lebih lambat berbanding dengan waktu di Kuala Lumpur. Artinya, katakanlah kalau awak nak pergi ke Mekah misalnya, Mekah di sini sekarang ni ramai orang pergi umrah kan. Kalau lihat Mekah di sini, dia waktu je pukul berapa ni? Ni pukul 3, right? 3. Right? Jadi kalau sekarang ni pukul 7 pagi, 7 pagi di Kuala Lumpur, bila kita bergerak ke arah barat, right? Kawasan ataupun tempat-tempat di sebelah barat itu, dia lebih lewat waktunya berbanding dengan kita di Kuala Lumpur. Jadi 3 kat sini maksudnya pukul 3 pagi. Right? 3 pagi. Right? 7 pagi di Kuala Lumpur, right? 7 pagi di Kuala Lumpur. Tetapi baru pukul 3 pagi di dalam kes ni di Mekah lah, right? Di Mekah. Jadi kalau katakan awak ada saudara mara awak yang pergi umrah kan, katakan awak nak menelefon mereka sekarang kan, sekarang ni pukul 9.24 kan. Dan beza waktu, kalau ikutkan beza waktu di antara Kuala Lumpur dengan Mekah adalah selama 4 jam. Right? Maknanya Mekah 4 jam lagi lewat daripada kita. Jadi kalau sekarang ni sudah pukul 9.24 pagi di Kuala Lumpur, kalau menelefon keluarga awak atau saudara mara awak di Mekah, mereka mungkin baru saja bangun
untuk solat subuh kan, sebab 9 pagi tolak 4 jam baru pukul 5.24 pagi, right? So bila kita bergerak ke arah barat, right? Bila kita bergerak ke arah barat, right, masa kita menjadi lebih lewat, right? So kalau kita bergerak ke arah barat, kita kena lewatkan jam kita. Artinya, kalau awak bergerak ke arah barat, maka awak akan dapat masa tambahan lah kiranya, right? Sebab dah pukul 7 pagi di Kuala Lumpur, right? Tapi bila awak ke Mekah, right, kalau awak boleh ke Mekah serta-merta, dan awak akan dapat dan jam awak kena lambatkan jam awak ke pukul 3 pagi. Maksudnya awak dapat 4 jam tambahan lah, right? Dan apa? Ini semua berlaku disebabkan bumi itu berbentuk bulat, right? Jadi bila bumi itu berbentuk bulat sebegini, right? Saya show, saya padamkan ya, right? Bila bumi itu bentuk bulat sebegini, artinya kawasan-kawasan berbeza di permukaan bumi akan menunjukkan waktu-waktu yang beza. So, misalnya matahari di sini, right? Jadi sekarang ni kawasan yang berada di sini yang akan, ataupun mereka yang berada di kawasan di sini, mereka akan nampak matahari betul-betul tegak di atas kepala mereka. Jadi waktu mereka akan mengalami waktu tengah hari, right? Manakala mereka yang tinggal di sini, di Rio de Janeiro misalnya, mereka baru waktu pagi, kan? Sebab bumi, sebab bumi berpusing begitu, dan ini adalah garis pemisah di antara waktu siang dan malam. Jadi sesiapa yang berada di Brazil, mereka baru saja nak keluar daripada waktu malam dan nak masuk ke waktu siang. So mengalami waktu pagi lah, right? Manakala mereka yang tinggal di Amerika Utara, mereka masih lagi berada di waktu malam lah, pada waktu malam. Jadi disebabkan bumi ni bentuk bulat, right? Jadi kawasan-kawasan yang berbeza di permukaan bumi itu akan mengalami waktu-waktu yang berlainan. Disebabkan, dan sebab itulah kita ada zon-zon masa ni, right? 24 zon masa, 24 zon masa. Setiap satu zon masa itu berbeza selama 1 jam, right? Awak mungkin bertanya, kalau kita bahagikan zon masa ni kepada 24, right? Kawasan manakah yang kita ambil sebagai waktu kosong jadinya, right? Sebab kalau bumi itu kita bahagi kepada 24 bahagian, kan? Dan kita nak mula kira dari mana, right? Kalau awak lihat kat sini, waktu kosong ataupun garis rujukan untuk waktu kosong itu adalah garis yang melalui sebuah kota dipanggil Greenwich di London, right? So this is the let me just so this is Greenwich is here, right? So this bit here is time 0, right? To the 0 hours, right? Dan apa-apa kawasan yang berada di timur Greenwich ni, dia lebih awal, it's earlier than Greenwich. Manakala apa-apa kawasan yang berada di belah barat itu, dia lebih lewat daripada Greenwich, right? Artinya kalau Greenwich jadi kawasan ataupun jadi titik rujukan untuk mengukur semua zon waktu ni, right? Sebab tu kalau dan memandangkan Kuala Lumpur dia 8 jam lebih lewat, lebih awal daripada waktu di Greenwich, so di 0 hour. Jadi sebab tu kalau awak pernah melihat cara masa dipaparkan, waktu di Kuala Lumpur ni dia akan tulis GMT. GMT ni stands for Greenwich Mean Time, right? So waktu kosong ni dipanggil Greenwich Mean Time, right? GMT, right?
Manangkan Kuala Lumpur 8 jam lagi awal daripada waktu di Greenwich. Jadi kita kata waktu Kuala Lumpur ni adalah GMT tambah 8. GMT tambah 8. Dan itu hanya bermaksud yang kalau di Greenwich sedang tengah malam. Maksudnya di Kuala Lumpur sedang pukul 8 pagi, right? Kalau di Greenwich sekarang pukul 12 tengah hari. Maksudnya kalau di Kuala Lumpur kalau di Greenwich pukul 12 tengah hari, kan? Di Kuala Lumpur sudah pukul 8 malam, right? Sebab itu kalau awak menonton perlawanan bola sepak, yang berlangsung di England, kan, EPL, yang melibatkan pasukan-pasukan macam Chelsea, Arsenal, Man U semua ni, memandangkan waktu di England lagi lewat daripada kita, sekiranya dan disebabkan perlawanan bola sepak tu biasanya berlaku pada waktu petang atau pada waktu petang lah biasanya di England. Sekiranya sudah waktu petang di England, right? So waktu petang di England, di Kuala Lumpur sudah, disebabkan dia lagi awal, kan, kita lagi awal, jadi sudah waktu malam di Kuala Lumpur. Sebab tu kebanyakan perlawanan-perlawanan ni, kalau kita nak tengok perlawanan yang secara langsung, kan, kita kena menonton pada waktu malam. Sebab the match occurs in the afternoon in England, but then due to the time difference, right? We have to, if you want to watch a live match, then we have to stay up lah. Kita kena berjaga malam dan bersengkam mata untuk menonton perlawanan bola sepak tersebut. Sebaliknya, kalau katakanlah kita tinggal di New York ataupun kita tinggal di Amerika, maka kita perlu, kalau sini sedang waktu petang, right? Maka memandangkan semua kawasan di belah barat itu lebih lewat daripada di Greenwich, maka kalau petang dan lebih lewat, maksudnya di New York ataupun di Amerika masih waktu pagi. So, kalau ada satu perlawanan bola sepak yang berlaku pada waktu petang di England, right? Dan kita di Kuala Lumpur ingin menontonnya secara langsung, kita perlu berjaga waktu malam. Manakala mereka yang tinggal di Amerika, mereka perlu bangun awal pagi lah untuk menonton secara langsung perlawanan bola sepak tersebut. Dan ini semua berlaku disebabkan bumi itu dibahagikan kepada zon-zon waktu, dan zon-zon waktu itu dibuat sebab bumi ini bentuk bulat, dan jadi pada satu-satu masa kawasan berbeza akan mengalami waktu tengah hari, right? Actually, you can just let me just saya unshare the screen first. Saya cari laman Sawang. Actually, you can just show. Let's see, world time. Kita world time, right? Okay, let's see. Okay, let's see. Okay, saya share screen saya yang ni yeah. Window. Yeah. Let me just make it smaller, right? This is a time zone map. Ini adalah peta zon waktu, dan kalau lihat kosong, kan, UTC ni universal time, right? Ini adalah zon waktu yang diambil sebagai kosong, right? So kita ukur semua zon waktu tu daripada sini. Dan kalau lihat, kalau sekarang ni, kalau awak berada di London, let's see, Cardiff itu, Edinburgh. Okay. Kalau awak berada di London sekarang ni, pada masa di London adalah 1:34, dan waktu ni ditulis dalam bentuk 24 jam. So 1:34 tu maksudnya 1:34 pagi. Jadi kalau ada kawan di London, barangkali sekarang ni mereka sedang tidur, right? Jadi tak boleh telefon diorang lah sekarang ni, right? Manakala waktu di Kuala Lumpur, right? So it's +7 or +8 depending on the sekarang ni di Kuala Lumpur jam 9:34 pagi, right?
Kalau kita bergerak ke arah timur, kita bergerak ke Tokyo misalnya, right? Tokyo sekarang 1 jam lagi awal daripada kita, 10.34 pagi. JST stands for Japan Standard Time, right? Jadi semua orang di Tokyo, dia sebab dia akan mengikut Japan Standard Time, right? So di Jepun 10.35 pagi. Kalau semakin ke timur awak pergi, maka semakin awal lah. Misalnya kalau di kepulauan ini, right, di sini sudah pukul 1.35 petang di sana, right? 13.35, right? Kalau kita bergerak ke arah barat, misalnya kalau di Riyadh kan, sekarang ni waktu di Riyadh adalah 4.35 pagi, right? Jadi lagi lewat lah, berapa jam lagi lewat daripada Kuala Lumpur. Kalau lihat sini tambah 3, manakala Kuala Lumpur pula tambah 7. Jadi perbezaan waktu di antara Kuala Lumpur dengan Mekah adalah 4 jam. 4 jam, maknanya Mekah tu 4 jam lagi lewat daripada kita, right? Dan semakin awak bergerak ke barat daripada Kuala Lumpur, maka semakin lewatlah masanya. Semakin lewat waktunya daripada kita. Misalnya kalau berada di let's see, berada di mana, Boston, di New York katakan, right? Di New York sekarang ni baru pukul 9 malam, 9:30 malam semalam, right? Jadi di New York mereka masih berada dalam hari 30 hari bulan 10, right? Belum 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 masuk 31 hari bulan lagi, right? Jadi kalau kita nak tahu sekarang ni tengah hari berlaku di mana, tengah hari, dan kita carilah zon waktu yang mana, okey, ni pukul 11, ni pukul 12, right? Jadi kalau kita berada di Kepulauan Micronesia sekarang ni, waktu di sana adalah 12.36 tengah hari. Artinya matahari sedang berada tegak di atas kawasan ini, right? Dan apabila bumi berpusing, maka matahari itu akan bergerak ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, akan bergerak daripada timur ke barat lah, kan? Sebab bumi berpusing dan semua objek, matahari terbit di arah timur, kemudian dia tenggelam di arah barat. Jadi matahari itu akan bergerak daripada dalam rajah ni, dia akan bergerak daripada kanan ke kiri macam ni, right? Jadi awak boleh, you can play around with this time zone. Tapi sebenarnya yang kita bincangkan pada hari Rabu lepas, salah satu bukti bahawa bumi ni berbentuk bulat adalah kewujudan zon-zon masa ni, right? Sebab kalau bumi berbentuk lepeh, maka semua kan kalau kalau permukaan bumi, kalau semua negara-negara ni berada di atas permukaan yang rata, right, permukaan yang lepeh. Jadi kalau matahari berada di sini misalnya, dan semua tempat pun akan nampak matahari, kan? Jadi itu bermaksud kalau bumi ni berbentuk lepeh, maka semua takkan adalah zon-zon masa yang berbeza ni. Justru kewujudan zon-zon masa yang berbeza ni memberitahu kita yang bumi ni berbentuk bulat, bukannya berbentuk lepeh, right? So ya, itu berkait dengan apa yang kita bincangkan juga tentang bentuk muka bumi ni. So that is the spinning earth. Kemudian next adalah selain daripada, let me just share the screen again using my iPad and my laptop. So macam dia ambil masa sikit untuk bertukar-tukar peranti ni. Alright, so let me just share the screen. I think I have shared the screen, yes. Okay. Alright. Jadi selain daripada pusingan bumi pada paksinya, bumi juga mengelilingi matahari. Jadi awak boleh lihat kat sini, matahari di sini, dan bumi kalau lihat dilukiskan orbit bumi kat sini, right? So bumi mengorbit matahari bukan dalam orbit bulat, tetapi orbit yang membentuk bujur. It's an elliptical orbit, right? It's an elliptical orbit. Apa artinya orbit bumi ni berbentuk bujur? Artinya ada masa bumi akan berada lebih dekat dengan matahari. Misalnya matahari kat sini kan. Kalau bumi berada di sini, di kedudukan ini dalam orbitnya, maka ini adalah jarak di antara bumi dengan matahari. Right? Katakan kita tulislah ni jaraknya D1. Right? Manakala
6 bulan selepas tu, right? 6 bulan dapat bila bumi nak bergerak di sini ke sini mengambil masa 6 bulan. Macam mana kita tahu 6 bulan? Sebab, well, kalau bumi mula kat sini, kemudian untuk bumi kembali ke kedudukan ini, dia ambil masa 12 bulan kan? Jadi separuh daripada orbit ni adalah 6 bulan. 6 bulan. Jadi kalau bumi, apabila bumi berada di sini pada bulan Januari, bumi akan berada di sini 6 bulan selepas tu, yakni January, February, March, April, May, June, July, right? So 6 months later it will be here, right? Jadi sebab itulah ditulis Julai kat sini, right? So January dan Julai. So saya lukis balik. So jarak apabila bumi pada bulan Julai, katakan pada bulan Januari bumi berada di sini dalam orbit dia. Jadi ini adalah jarak di antara bumi dengan matahari. Kita kata simbol apa? Katakan D1, right? Manakala apabila bumi berada di sini pada bulan Julai, ini pula adalah jarak di antara bumi di antara matahari, katakan D2. Kalau korang tengok, kalau korang bandingkan D1 dan D2 ni, ianya tak sama, right? Pada bulan Julai, bumi berada lebih jauh sedikit berbanding dengan berbanding dengan kedudukan bumi sewaktu bulan Januari, right? Dan ini berlaku sebab orbit bumi ni bukan berbentuk bulat, right? Kalau orbit bumi berbentuk bulat, I think I can draw let me just draw let's use blue. Kalau orbit bumi berbentuk bulat begitu, right? Artinya jarak bumi daripada matahari ini akan sentiasa sama pada bila-bila masa, right? Tetapi memandangkan orbit bumi bukan berbentuk yang macam biru ni, sebaliknya berbentuk semacam yang oranye ni, kan? Yang oranye ni, maka ada kalanya bumi akan berada lebih dekat dengan matahari berbanding dengan waktu bulan-bulan lain, right? Dan bila kita bercakap tentang orbit bujur ni, orbit untuk bujur ni, biasanya kita akan bezakan di antara dua jejari. Yang pertama adalah jejari meja, kita panggil. Jari meja adalah jejari yang lebih panjang. So jejari ini. So this is called the major axis. Major axis. Right? Kenapa ini dipanggil major axis? Sebab kalau korang tengok, kita boleh lukis lagi satu paksi, right? Which is this one here. This is called the minor axis. The minor axis. Right? Why is it called the minor axis? Kenapa dia panggil paksi minor? Sebab jarak ataupun saiz atau jarak yang warna merah ni, garis warna merah ni, jejari yang warna merah ni atau paksi warna merah ni, dia lagi pendek berbanding dengan jejari yang warna oranye ni. Right? Jadi dalam orbit bujur kita ada dua paksi major dan paksi minor, right? Jadi paksi minor tu adalah paksi yang lebih pendek lah, major minor lebih pendek daripada paksi major ni. Okay. Korang juga boleh tengok kalau orbit bumi berbentuk bulat, right? Kalau orbit bumi berbentuk bulat, kalau orbit bumi berbentuk bulat, maka tak akan ada beza di antara minor axis dan major axis, right? Jadi itu bermaksud bulatan ni adalah kes khusus apabila minor axis sama dengan major axis, right? Jadi di antara bulatan dengan bujur tu lagi umum sebab dia punya paksi menegak dan paksi melintangnya boleh berbeza-beza. Sebaliknya sekiranya paksi menegak dan paksi melintang itu sama nilai dia, maka kita dapatlah bujur. Kita dapatlah bulat, right? So the circle is a special case of an ellipse, right? So bumi mengorbit matahari dalam orbit yang berbentuk bujur.
right? Dan dia sebut kat sini, the average distance, jarak purata di antara bumi dengan matahari adalah 150 juta kilometer. Awak mungkin tanya, well, Sir cakap tadi yang jarak bumi dengan matahari kan? Jarak bumi dengan matahari ini beza-beza kan? Ini jarak kalau bumi berada di sini dan jarak bumi dengan matahari bila je di sini akan berbeza dengan jarak bumi dengan matahari kalau bumi berada kat sini kan. Jadi bila dia kata average ni, apa maksud dia? Maksud dia adalah manakala kita tahu yang bumi ni ada kalanya dia dekat dengan matahari, ada kalanya dia jauh dengan matahari, maka kita tak boleh berikan satu nilai yang muktamad untuk jarak di antara bumi dengan matahari. Sebaliknya apa yang boleh kita buat, kita hanya boleh menyatakan nilai purata. Secara puratanya dalam satu tahun, apa jarak di antara bumi dengan matahari. Right? Tetapi jarak di antara bumi dengan matahari itu akan berbeza-beza, right? Akan berbeza-beza mengikut bulan dalam setahun tu lah, right? Dalam rajah ni bila bumi berada bila pada bulan Januari bumi berada lebih dekat dengan matahari berbanding dengan bulan Julai, right? Jadi itu jarak di antara bumi dengan matahari itu bergantung pada di mana bumi itu berada dalam orbitnya, di mana kedudukan bumi dalam orbitnya, right? So dia kata kat sini, but Earth follows an oval orbit, right? So oval macam ni lah, right? Which brings it 3 million miles ataupun 5 juta kilometer closer to sun in January. Okay. Apa maksud dia? Dia nak kata kat sini, right? Pada bulan Januari ataupun beza D1 dengan D2, beza D1 dengan D2 ni adalah sebanyak 5 juta kilometer, right? 5 juta kilometer ni kalau awak nak tahu besar atau tidak, dan kita kena bandingkan dengan 150 juta kilometer je lah, right? Mungkin awak rasa 5 juta kilometer tu besar kan, it's big kan, kalau dapat 5 juta ringgit awak jadi kaya raya lah kan. Tapi dalam fizik ni, kalau saya rasa kita dah makin sedar sekurang-kurangnya yang besar atau kecil, panjang atau pendek, tinggi atau rendah, semua ni adalah relatif, right? 5 juta kilometer mungkin nampak sangat besar sekiranya dibandingkan kepada 1 kilometer kan. Maksudnya 5 juta kilometer tu mungkin sangat besar, akan kelihatan sangat besar jaraknya sekiranya kita bandingkan dengan jarak di antara Bangi dengan Kuala Lumpur yang hanya 50 kilometer, right? Right. So bila kita bandingkan 5 juta kilometer dengan jarak di antara di antara Kuala Lumpur dengan Bangi, dan 5 juta kilometer nampak macam agak besarlah kan. Sebaliknya kalau kita bandingkan 5 juta kilometer tu dengan jarak purata di antara bumi dengan matahari iaitu 150 juta kilometer, right? Yang ni 5 juta kilometer tu cuma 1/30 saja daripada jarak di antara bumi dengan matahari. Maksudnya kalau bayangkan jarak, right? Jarak di antara bumi dengan matahari tu, awak bayangkan awak bahagikan ni kepada 30 bahagian kecil, right? 5 million kilometer ni hanyalah 1/30 bahagian kecil ataupun 1/30 daripada jarak purata di antara bumi dengan matahari. So it is a very small difference, right? 5 million kilometers is a very small difference compared to the average distance of the Earth from the Sun, right? So bumi mengorbit matahari dalam orbit yang bulat justru bergantung kepada bulan-bulan tertentu. Bumi mungkin akan berada pada jarak yang paling dekat dengan matahari dan ada kalanya dia akan berada pada jarak yang paling jauh daripada matahari, right? Jadi jarak terdekat bumi dengan matahari ni ada namanya, kalau tak silap saya, let me see, I need to check the terms. I think it's a perihelion, right?
closest, right? So apabila bumi berada pada kedudukan yang paling dekat dengan matahari, ini dipanggil perihelion, right? Manakala apabila bumi berada pada kedudukan yang paling jauh daripada matahari dalam orbitnya, ini dipanggil aphelion, right? Aphelion dan perihelion. Okay. Awak boleh check juga bila berlakunya aphelion dan perihelion ni. Saya share screen saya yang satu ni. Sekejap. I need to share. Need to stop this. Share. Let's see. Stop. Okay, let's see. Is it sharing via? It's not sharing yet. Okay, tak apa. Kita tu. Okay. Jadi sekali lagi, kalau ke laman sawang yang time and date ni, right, awak boleh mengetahui bila berlakunya, bila tarikh berlakunya perihelion ni, yakni bumi berada paling dekat dengan matahari dalam orbitnya pada bulan Januari, ini perihelion. Manakala bumi berada dalam kedudukan yang paling jauh daripada matahari pada bulan Julai, ini dipanggil aphelion. Dan awak boleh lihat perbezaan jarak di antara bumi dengan matahari sewaktu perihelion 147 juta kilometer, manakala jarak di antara bumi dengan matahari sewaktu aphelion tu 152 juta kilometer. Jadi beza dalam 5 juta kilometer seperti yang sebutkan tadi lah, right? Dan di sini ada disenaraikan, right? Ada disenaraikan bila berlakunya, bila bumi berada, bila harinya bumi berada paling jauh daripada matahari, paling jauh daripada matahari, paling dekat dengan matahari. Jadi kalau lihat kat sini, untuk tahun 2022, oh ni dah lepas kan, tak apa, kita tengok tahun 2023. Tahun 2023 nanti, right, bumi akan berada pada jarak yang paling dekat dengan matahari pada 5 hari bulan Januari 2023 pada pukul 12 tengah malam lah. This is 00:17. So 12:17 tengah malam, right? Manakala pada tahun 2023, right, bumi akan berada pada jarak yang paling jauh daripada matahari pada bulan Julai, 7 hari bulan Julai 2023 pada pukul 4:06 pagi, right? Dan kalau lihat, ada disenaraikan tarikh untuk perihelion dan juga aphelion untuk tahun-tahun sampai 2026, right? Dan kalau awak tanya macam mana kita boleh ramalkan bila berlakunya perihelion dan aphelion untuk tahun-tahun yang mendatang ini, well, itu kita gunakan ilmu fizik lah, khususnya kalau kita tahu daya tarikan di antara, kalau kita boleh kira kekuatan daya tarikan di antara bumi dengan matahari, maka kita boleh meramalkan bagaimana bentuk orbit bumi itu kan untuk tahun-tahun yang mendatang. Ini pengiraan itu tidak memerlukan fizik kuantum pun sebenarnya. Pengiraan ini boleh digunakan menggunakan fizik klasik, right? Jadi yalah, sekarang ni dalam semester ni awak belajar mekanik kuantum 1 dan fizik keadaan pejah 1 kan. Benda tu nampak macam agak, yalah, nampak macam semuanya baru, semuanya ya. Dia fizik kuantum tu dia menggantikan fizik klasik kan. Dan cakap tentang fizik keadaan pejal pun dia banyak menggantikan apa yang awak sedia ketahui tentang struktur atom, struktur kristal semua ni. Tetapi itu tidak maksud yang fizik klasik itu tidak berguna. Untuk meramalkan bila pada hari apa jatuhnya perihelion dan aphelion ni, kita masih menggunakan fizik klasik, right? So you can see in 2023, right, the perihelion occurs on 5th of January. 2024 it occurs on the 3rd of January, right? 2 hari lagi awal. Kemudian 2025 dia berlaku pada 4 hari bulan Januari. Right, 2026 4 hari bulan Januari, right? Jadi tarikh bila mana aphelion dan perihelion itu berlaku setiap tahun, dia akan berubah-ubah. Dia takkanlah berubah secara mendadak, tapi dia akan berubah mungkin dalam tambah tolak 2
2 hari begitu, right? Dan ini berlaku disebabkan orbit bumi itu, right? Orbit bumi itu dia bukan berada dalam keadaan tetap di angkasa lepas. Sebaliknya dia meliuk ataupun dia mengalami apa yang dipanggil precession. I think I'm not sure what is mentioned here. No, it's not mentioned here. Anyway, apa yang penting untuk awak ketahui adalah orbit bumi ini berbentuk bulat, right? Berbentuk bulat, dan kedudukan orbit bumi ini bentuk bujur, sorry. Orbit bumi bentuk bujur. Justru ada dua paksi untuk orbit bumi ni. Ada paksi yang menegak ini, paksi yang melintang ini dia panggil paksi major, the major axis. Manakala paksi yang menegak ini pula, this is called the minor axis, right? Dan bila kita menumpukan kepada paksi major ini, right, ada keduduk disebabkan bentuk orbit bumi itu bentuk bulat, bentuk bujur. Saya pun asyik cakap bulat saja kan, macam bentuk bujur, maka kedudukan bumi daripada matahari itu akan berbeza-beza mengikut bulan, right? Bumi berada pada jarak yang paling dekat dengan matahari pada bulan Januari, dan bila bumi berada pada kedudukan ini, kita kata bumi berada pada kedudukan perihelion, right? Perihelion. Sebaliknya, apabila bumi berada pada jarak yang paling jauh daripada matahari pada bulan Julai, dan sekiranya bumi berada pada kedudukan ini, kita kata bumi berada pada kedudukan aphelion, right? Aphelion. Okay. So itu berkenaan dengan, kita akan bincangkan lagi tentang orbit bumi ini dalam apabila kita bercakap tentang Johannes Kepler selepas cuti pertengahan semester nanti. Tapi saya just bagi tahu pasal benda ni awal sebab mana kita dah bercakap tentang benda tu. Perkara yang terakhir sekali, I think I need to share the other screen. Hang on. Just stop this screen and then share the other screen. Adalah tentang bagaimana lapisan atmosfera bumi ini mempengaruhi jenis sinaran ataupun jenis gelombang elektromagnet yang boleh kita yang boleh kita kesan di permukaan bumi. So let me just go to the first. Baik, kalau minat saya akan kongsikan buku ni lah dalam grup Telegram, right? Kalau nak bagi tahu saya lah. Right? Kalau tidak then saya tak akan berikan sebab saya agak risau nanti awak rasa terbeban dengan begitu banyak bahan rujukan, right? So sebenarnya kita maklum, right? Gelombang elektromagnet ni ada spektrum je, right? Ada jenis-jenis dan ada rantau-rantau berbeza dalam spektrum elektromagnet ni, right? Dan sinaran yang paling bertenaga adalah sinar gamma, right? Dan sinar gamma ni mempunyai jarak gelombang yang paling kecil, right? Dan memandangkan sinar gamma ni dia jarak gelombang dia paling kecil, jadi foton sinaran gamma ni paling bertenaga lah. Jadi biasanya sinaran gamma ni akan dipancarkan oleh objek-objek yang bertenaga tinggi. Misalnya pusat-pusat galaksi, letusan di pusat galaksi. Kita sekarang ni kita tahu bahawa di kebanyakan pusat galaksi ni ada lubang hitam. Right? Ini yang Dr. Adhika kaji dalam penyelidikan beliau. Jadi sekiranya kita mencerap sebuah galaksi itu dalam menggunakan teleskop gamma, right? Teleskop sinar gamma, kita akan nampak yang bahagian pusat galaksi ni dia lebih cerah berbanding dengan bahagian pilin je ni, bahagian lengan je ni. Kenapa? Sebab wujud lubang hitam di pusat galaksi yang memancarkan tenaga tinggi, dan tenaga tinggi ini wujud dalam bentuk foton sinar gamma, right? Selepas sinar gamma, kita ada kita ada sinar X, right? Sinar X ni biasanya dipancarkan oleh gas-gas yang panas, suhunya di antara gas yang bersuhu di antara 18 juta sehingga 180 1 juta sehingga ke 100 juta Celsius, right? Kemudian seterusnya sinaran ultraviolet, right? Seterusnya sinar tampak,
Right? Kemudian kita bergerak ke sinaran yang bertenaga rendah, sinaran inframerah dan gelombang radio. Right? Jadi di antara kesemua, jadi ada 6, right? Ada 6 sinaran yang berbeza kat sini. Jadi di antara ke-6 sinaran ini, cuma sinaran tampak dan gelombang radio sajalah yang boleh dikesan daripada permukaan bumi. Sinar inframerah, sinar ultra ungu, sinar X dan sinar gamma, kesemuanya ini diserap oleh lapisan atmosfera kita. Justru kalau kita nak mencerap dalam sinar gamma, sinar X, sinar ultra ungu, kita perlu menghantar teleskop-teleskop ke angkasa lepas. Dan ini adalah contoh teleskop lah. Semua ini adalah teleskop-teleskop yang kita hantar ke angkasa lepas untuk membebaskan diri kita daripada sangkar lapisan atmosfera kita. Right? Jadi kita akan yang ini saya just bagi tahu yang ini awak akan mendalami ini dengan lebih lanjut dalam kursus astrofizik nanti. But since we are talking about the earth and dan kita akan bincang tentang lapisan atmosfera bumi dalam kelas hari Rabu nanti, jadi saya sebutkan ini sebagai macam teaser lah pada awal. Right? Jadi dah pukul 10, saya rasa ada kelas lepas ni, jadi kita berhenti di sini dan kita sambung pada hari Rabu nanti insyaAllah. Right? Jadi terima kasih semua, selamat pagi dan Assalamualaikum. Thank you, sir. Terima kasih semua. Terima kasih.